pagi ni. Subuh ni ialah satu waktu yang sangat special berbanding waktu-waktu lain. Sembahyang subuh ni dia tak boleh jamak, tak boleh qasar dengan tak boleh jamak dengan mana-mana waktu lain dan tak boleh qasar. Dia mesti sembahyang dalam waktu dia. Dan waktu subuh ni pula waktu yang tengah sedap tidur. Tengah sedap tidur, tambah-tambah kalau tengok bola pula malam tadi, tidur lambat. Tengah sedap tidur, kena bangun sembahyang subuh. Bukan mudah. Ya, payah nak kita boleh angkat sawit 10 tan, tak apa. Tapi nak tolak, nak angkat selimut, tak apa sekati selimut ni, tak apa sekilo, berat. Ya. Pasal apa? Sebab tu pahala sembahyang subuh ni besar. Ya. Subuh ni di start dengan Nabi sebut rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh tu, 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh lah, ya. 2 rakaat sunat fajar tu kata Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isi dalam dunia ni. Tuan-tuan cuba bayangkan. Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang sunat subuh tadi 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh, sembahyang sunat 2 rakaat tu lebih baik daripada dunia dan segala isi dalam dunia ni. Kita kalau ada harta 1 juta, kita rasa banyak dah. Ya, ada 1,000, 10,000, 100,000 rasa banyak dah. Sebenarnya sikit je. Allah kata kamu sembahyang sunat 2 rakaat subuh tu lebih baik daripada dunia ni dan semua isi dalam dunia. Ya. Jadi oleh kerana itu, cuma dia sesuatu benda tu dia bernilai, ya, bergantung pada tempat kita duduk. Nilai sesuatu barang tu dia bukan duduk pada barang tu, dah. Dia duduk di mana kita berada. Umpama segelas air ataupun sebotol air, ya, berapa harga ni? RM1 je. Tapi kalau tengah padang pasir orang jual kita RM100, kita beli tak? Beli. Kalau tengah dah harga sangat, ya, siapa rasa nak pecah tekak orang beli, orang jual dengan harga RM10,000 sebotol, beli tak? Beli. Ya. Itulah nilai barang tu. Sebatang buluh, tak ada harga buluh. Tapi tengah lemah, berapa nak bayar sebatang buluh tu? Tengah duk tenggelam timbul tolong lemah, tiba-tiba orang campak sebatang buluh, kita peluk buluh tu menyebabkan nyawa kita selamat, berapa harga nak bayar buluh tu? Jadi sesuatu barangan itu dia bernilai bukan bergantung pada benda tu, tapi di mana kita berada. Waktu sekarang pahala tak ada nilai, ya, pahala tak ada nilai dunia ni. Tak percaya tuan-tuan, pergi orang minta sedekah tu, baca Fatihah depan dia, ya. Saya duit tak bawa, nak sedekah Fatihah je, Al-Fatihah. Dia marah kita balik, ya. Pasal apa? Kerana Fatihah tak ada harga. Pahala ni tak ada harga di sini, tapi di sana, di akhirat, dia sangat berharga. Sebab tu kata Nabi, ya, selamatkanlah kamu daripada azab api neraka Allah walaupun dengan sebelah buah tamar. Sebelah buah tamar. Ya, satu hari Nabi lepas main subuh, ya, Nabi pusing ke belakang. Nabi tiba-tiba Nabi tanya soalan yang mengejutkan para sahabat. Ya, Nabi tanya sahabat-sahabat sembahyang tu, siapa di antara kamu pagi ni telah bersedekah? Siapa dah sedekah pagi ni? Ya, masing-masing diam, tak jawab. Ya, tiba-tiba kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia dah sedekah pagi tu. Nabi tanya lagi soalan, siapa yang pagi ni telah ziarah orang sakit? Ada tak siapa-siapa yang pagi ni dah ziarah orang sakit? Ya, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kami baru bangun tidur nak ziarah orang sakit. Apa ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Abu Bakar dah ziarah orang sakit subuh tu. Masya Allah. Nabi tanya, siapakah di kalangan kamu yang pagi ni telah memberi makan kepada orang yang lapar? Ya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kami tak makan lagi ya Rasulullah. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya Rasulullah. Abu Bakar ni pagi tu dah beri makan orang, dah ziarah orang sakit dan telah bersedekah.
Lalu kata Sayyidina Umar Khattab, patutlah Sayyidina Abu Bakar ni, ya, ke-8 pintu syurga berebut nak terima dia. Hebat Sayyidina Abu Bakar ni. Ya, manusia yang buat amalan dia lebih daripada apa yang kita fikir. Ada orang kadang-kadang amal kita ni tak besar mana, tapi pahala dia lama, pahala dia besar. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, bila kita semayang, ya, ada 3 amalan yang kita kena buat lepas semayang. Ya. Yang pertama, lepas semayang, jangan tinggal istighfar. Jangan tinggal minta ampun pada Allah, dan mintalah pada Allah Ta'ala supaya selamat daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya, lepas subuh Nabi kata 7 kali. Lepas maghrib 7 kali, waktu lain 3 kali. Dan lepas subuh, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. Ya Allah selamatkanlah aku daripada neraka sebanyak 7 kali. Supaya Allah lindung kita daripada azab neraka Allah di akhirat. Lepas maghrib dengan lepas subuh. Ya. Kemudian yang kedua, jangan tinggal ayat kursi. Ya, jangan tinggal ayat kursi. Nabi kata siapa-siapa lepas semayang dia membaca ayat kursi, maka Allah jamin dia ahli syurga. Dijamin di syurga. Kenapa dia tak masuk syurga lagi ni? Kata Nabi, sebab dia hidup lagi. Kita ni kalau mati, maknanya masuk syurga dah. Ya, siapa-siapa lepas semayang membaca ayat kursi. Ayat kursi ni orang biasa baca bab-bab kursi ni kat pilihan raya lah, kursi-kursi ni. Ya. Tak. Orang pilihan raya ni jaga sangat kursi meja, tak jagalah mana. Pas semayang baca ayat kursi. Ya. Ayat kursi ni fadilat dia besar. Besar sangat fadilatnya. Yang ketiga, selepas semayang berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan yang ke-100-nya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah kata wasilah. Nabi kata siapa-siapa lepas semayang subuh dia berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, nescaya Allah Taala ampunkan semua dosa-dosa dia. Ya, jadi zikir ni tak semestinya sambil duduklah, sambil jalan kita balik rumah pun boleh, dalam kereta pun kita boleh, tapi kita disiplin diri. Disiplin sebagaimana kebun kita, kebun sawit kita. Ya, kita membaca berapa kali? Ada orang baca 3 kali setahun, ada orang baca 4 kali setahun. Ya, tak ada orang baca setiap minggu, tak ada. Kalau baca setiap minggu pokok sawit tu, tengok tuan sawit tu dia kata pelik lah, tuan aku nak mati dah ni. Ya. Tapi ada jadual dia. Berapa kali kita petik buah, harvest berapa kali sebulan, kurang-kurang 2 kali. Ya. Kalau musim-musim buah mahal hari tu, kalau boleh 5 kali 2 bulan. Ya. Jadi begitulah hidup kita ni, ada benda yang kita tak boleh tinggal. Ada lagi beberapa amalan Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang selawat pada aku 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang, nescaya dia mendapat syafaat aku nanti di hari akhirat. Ya. Kita akhirat ni tuan-tuan sekalian, hari yang yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari yang tak ada manfaat bagi manusia. Sebab tu kita kena tukar harta kita biar jadi pahala, baru bernilai sampai ke akhirat. Kalau harta kita tak tukar, macam kita nak pergi Mekah lah, nak pergi Mekah, pergi Amerika ke, pergi mana ke, kita kena tukar duit di sana. Ya, sebab duit kita sini tak laku di sana. Ya, kita pergi Mekah tukar rial Saudi. Ya, pergi tukar rial, baru kita boleh beli barang. Kita pergi Amerika, kena tukar dolar Amerika. Kita tukar dolar, duit dolar, kita pun tukar sana. Ya, bila kita nak pergi Mekah, ramai orang tanya saya, kata ustaz, saya nak pergi umrah 2 minggu. Berapa lama 2 minggu? Banyak mana nak bawa duit? Berapa helai kain nak bawa? Ya. Jadi maknanya duit ni lagi banyak lagi bagus. Ya. Lagi banyak lagi bagus, tapi sekurang-kurang berapa? Sekurang-kurangnya terpulang atas kemampuan kita. Ya, sebab kita dah bayar package. Katalah kita kena bawa RM500. Ya. Pasal apa RM500 kita nak pergi 2 minggu, yang nak beli ni beli, kita letak. Demikian juga kalau kita nak pergi akhirat. Akhirat ni jauh, lama. Tentulah bekalannya kena banyak. Ya. Perbanyakkanlah bekalan kamu, kerana perjalanan kita lepas ni jauh. Ya. Bila kita pergi jauh, bekal tu kena banyak. Ada bekal yang kita boleh makan segera. Bekalan ni dia tak tahan lama. Umpama kita bawa ikan, ataupun kita bawa makanan. Ya, makanan lemak santan, petang basi dah, kena makan segera. Ya, ada bekalan yang kita kena makan cepat. Ada bekalan tak apa, tangguh lama, kita buat berah, tak apa, dia tak rosak. Ya, tapi dan jadi nasi, dia tak tahan lama.
Bekalan kita ke akhirat ni jauh. Bila jauh, ada bekalan yang kita nak segera, kita guna segera. Ya. Apa bekalan yang kita nak guna segera? Urgent sangat-sangat. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah ni kita nak pakai segera waktu kita nazak, waktu nak mati. Ya, dekat nak mati tu kalimah ni lah yang kita nak segera. Ya, supaya kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan mengucap syahadat. Man qala la ilallah dakhal jannah. Kata Nabi, siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah bagi syurga. Ya. Jadi bila kita mati, ya, maka waktu kita mati dengan waktu kita masuk kubur ni ada satu masa. Masa yang orang ni mati dah, tapi jenazah dia belum dikapankan, belum dimandikan lagi, belum disemayangkan lagi, belum diusung kubur lagi, belum masuk kubur lagi. Waktu ni waktu kosong. Waktu ni waktu tak ada apa-apa, kosong. Ya. Yang sibuk ialah ahli dunia. Mak ayah dia, keluarganya, adik-beradik sibuklah. Ya, bila ayah mati, anak-anak pun sibuk cari untuk imam, siapa nak mandi jenazah, macam mana kain kapal, macam mana keranda, siapa nak gali kubur, sibuk. Bagi si mati dia tak tahu apa. Ya, dia kosong. Ya, waktu itu. Bahkan dia macam mimpi, setengah riwayat menyebut dia dalam kitab bahawa dia seumpama orang sedang mimpi gitu, dia tak tahu. Ya, setelah masuk kubur baru dia tahu pun dia mati dah. Ya, sebelum tu dia sangka dia mimpi. Ya, dia bermimpi. Sebab tu kan Sayyidina Ali, hidup ni seumpama orang mimpi. Bila kita mati, kita jaga daripada mimpi kita. Ya, sekarang ni kita hidup ni kata Sayyidina Ali, umpama kita bermimpi ni. Mimpi ada kebun 10 hektar, ada kereta, ada rumah, ada isteri. Bila mati, kita jaga daripada mimpi ni. Bila mati, tak ada belaka dah. Rumah tak ada dah, kereta tak ada. Macam kita mimpi. Ya, dalam mimpi tu macam-macam. Kita jumpa bidadari, kita jumpa orang tu, jumpa orang dalam mimpi. Bila kita jaga, Allah hilang dah. Ya, umpama mimpi kahwin seorang lagi, mimpi. Ya, mimpi tak tidur malam tu kita mimpi. Mimpi dia arak dengan pengantin, dengan baju pengantin apa semua arak. Ya, sampai duduk depan tu naib. Orang ramai pun tamu datang. Ya, kita pun tu naik ulur tangan, kita pun ulur tangan, kata tu naik, aku nikahkan di kau dengan minah begini-gini, dengan mas kahwin RM22.5 tunai. Ya, kita pun baru nak jawab, aku terima, tak ada habis. Aku terima, isteri kejut. Bang, subuh. Ya, kita jaga-jaga, dia kata nasib baik kamu kejut cepat, kalau lambat sikit sah aku nikah dah. Ya, tak. Bila jaga tu, ada tak pengantin? Tak ada. Bunga mangga tak ada. Ya. Orang nyanyi-nyanyi, kami kahwin kan ada orang nyanyi. Lagu hoi hoi ya hoi masa tu. Ya. Jaga tidur ada tak tukang menyanyi? Tak ada. Gimana semua? Hilang. Kata Sayyidina Ali, dunia ni ibarat kita sedang bermimpi. Ya. Bila kita mati, kita jaga daripada mimpi kita. Mati, jaga, mati itu masuk kubur, tak ada dah. Isteri tak ada, kawan tak ada, masjid tak ada, surau tak ada, kebun tak ada, duit kita simpan tak ada apa dah. Ya. Nak sebut subhanallah pun tak boleh dah. Ya. Jadi oleh kerana itu, mati ni sebenarnya bukan nak supaya kita ni duduk dalam masjid dah. Islam tak begitu. Ya. Islam nak supaya kita ni ambil keberkatan masjid, bawa keluar masjid. Ambil keberkatan masjid, bagi pejabat. Cikgu-cikgu ambil keberkatan rumah Allah ni, bagi ke sekolah. Ya. Kita petani, pekebun, kita ambil keberkatan masjid, kita bawa ke ladang kita. Ya. Orang meniaga, ambil keberkatan masjid, bagi ke kedai kita. Jadi kita seumpama kita keluar pada satu tempat yang mendapat keberkatan Allah, dan keberkatan tu kita sambung di rumah kita, di kebun kita, ladang kita, pejabat kita, di laut kita, macam-macam. Ya. Sebab tu orang yang putus hubungan dengan masjid, dengan rumah Allah ni, ialah orang putus daripada keberkatan hidup. Ya. Sebab tu Nabi SAW sukuk, sebab semaya jemaah ni disyiar. Disyiar. Ya. Jadi dia syiar Islam ni, dia selain pada kita Islam, kena ada tanda. Kena ada tanda. Sebab syiar tu orang nampak macam kita gilah kalau kita pergi ke Mekah, oh ramai orang. Tu syiar tu. Ya, kita pergi ke Rusia, banyak masjid, tu syiar. Ramai orang Islam sini, banyak masjid-masjid. Ya, tu syiar. Ya.
Demikian juga kalau kita pergi tengok mana-mana. Jadi setiap benda tu ada syiar dia. Maka syiar itulah yang menyebabkan orang rasa hebat, ya, suatu ajaran, suatu agama, kerana syiar agama tersebut. Salah satu syiar agama tu ialah semayang berjemaah. Ya, sebab tu kita tengok agama-agama lain, bukan kita nak bangga dengan kebetulan kita Islam, alhamdulillah. Ya, tapi Allah Taala menjadikan kita boleh semayang di rumah, sah. Semayang di rumah sah. Ya. Cuma tak sempurna bagi jiran masjid. Ya, bagi orang dekat masjid, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak sempurna semayang seorang jiran masjid melainkan mesti di masjid. Ya. Semayang ni sah, ada pahala, tapi tak sempurna. Kita buat sesuatu benda, kita buat yang sempurna, yang sebaik mungkin. Jadi oleh kerana dia menjadi syiar, kita pergi mana pun kita akan tengok, oi bagus orang Islam. Negara kita alhamdulillah, ya, kalau kita banding beberapa negara-negara Islam yang lain, ya, rantau kita ni rantau yang Allah Taala takdirkan Islam masuk ke alam Melayu kita ni dalam keadaan yang tidak peperangan, tanpa tumpah darah. Ya, negara-negara lain kadang-kadang masuk Islam tu macam ke Sepanyol ke mana dengan peperangan. Ya, tapi negara kita alam Melayu ni masuk dengan aman. Pendakwa-pendakwa, peniaga-peniaga mari. Macam mana boleh masuk Islam? Sebab dia tengok orang amal Islam. Dia tengok orang tu, dia tarik dengan cara hidup dia tu. Ya. Sebab dia tengok orang Islam ni bagus. Macam sekarang ni bola sepak di Qatar. Ya. Kebanyakan orang tak tahu macam mana Islam. Islam tu ditakut-takutkan oleh Barat. Ya. Macam di Afghanistan, bila Rusia berperang dengan Mujahidin, ya, lama berperang, ya, akhirnya Rusia kalah. Ya. Bila Rusia kalah di Afghanistan, maka Mujahidin yang menang. Maka mereka bimbang kalau Afghanistan menjadi model negara Islam. Ya. Dia cukup takut. Maka dia telah pun, ya, mengapi-apikan golongan pelajar-pelajar, dipanggil Taliban. Ya. Budak-budak pondok. Dia beri bekal senjata apa semua, akhirnya serang masuk, ya, ke Afghanistan. Perang dengan siapa? Bukan perang dengan Rusia, perang dengan Mujahidin. Sebab tu kadang-kadang kita kena faham, ya, kita ni kadang-kadang jadi buah catur. Ada orang lain mencaturkan kita kerana kepentingan tertentu. Ya. Maka budak ni, pelajar-pelajar Taliban, pelajar-pelajar ni masuk berperang. Perang dengan siapa dia? Perang dengan Mujahidin. Ya. Akhirnya Mujahidin mengundurkan diri, Taliban menguasai Afghanistan. Dalam keadaan dia, ya, bila menguasai Afghanistan, dalam keadaan dia tidak bersedia memerintah, ya, tak ada kaedah-kaedah pemerintahan, maka apa dia belajarlah. Ya. Maka gambaran yang ada itu gambaran yang, ya, secara tidak menepati kaedah, ya, sepatutnya. Dan akhirnya kita tengok mereka yang bekal, ya, dan dia bimbang. Ini fenomena sebab kuasa besar ni dia sangat takut dengan kebangkitan Islam. Ya, dia cukup bimbang. Kadang-kadang kita pelik, apa duk bimbang sangat? Ya, kenapa takut dengan Islam? Ya, sebab Allah Taala menukar Islam ni ialah Islam ni mana selamat. Ya, sebab tu orang Islam jumpa kita beri salam. Bukan doa kecelakaan dah, assalamualaikum. Ya, sejahtera. Kita doa ke dia, selamat kamu dunia akhirat. Ya, dia pun jawab doa kita, waalaikumsalam. Atas kamu juga aku doakan kamu selamat dunia akhirat. Ya, Masya Allah. Dia bukan ucap selamat pagi. Dia ajar, kalau barat dia ajar good morning, selamat pagi. Pagi selamat, tengah hari aku tak jamin. Ya, petang mungkin tak selamat. Islam tak, kamu assalamualaikum, sejahtera atas kamu. Jadi bila orang tengok Islam yang sebenar, maka mereka tertarik dengan Islam. Hari ini alhamdulillah, ya, Islam telah pun, walaupun selepas berlaku tragedi 11 September, ya, kita tahu di bom di Amerika dirancang oleh gerakan-gerakan Zionis tertentu, ya, kita dapati bagaimana umat Islam, dunia ditakut-takutkan dengan Islam. Dia panggil Islamophobia. Ditakut-takutkan dengan Islam. Ya. Bila parti Islam menang, oh jaga.
Nanti kamu tak boleh semayang, nanti kamu tak boleh beramal agama kamu, nanti kamu tak boleh minum arak, kamu tak boleh berjudi. Ya, saya dalam satu interview dengan Muslim, dia bertanya, dia kata, kenapa bila Islam merintah ni kadang-kadang kita bimbang, takut-takut tak boleh berjudi, tak boleh minum arak, tak boleh disko. Saya kata gini, manusia dilahirkan, kita lahir ke dunia ada tujuan. Ya, Islam tidak pernah menyekat nilai-nilai baik. Apa saja nilai baik pada mana-mana budaya, mana-mana agama, Islam tak pernah sekat. Tetapi Islam, dia tak bagi nilai-nilai yang merosakkan. Ya, walaupun sama ada kata orang Islam atau bukan Islam. Ya, nilai yang merosakkan. Ya. Apa saja nilai baik, buatlah. Ya. Bahkan Islam bagi peruntukan supaya nilai baik ni kita tegakkan. Ya. Kita nak cegah nilai buruk ni, sama ada kita ada dua kan, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Suruh yang baik, cegah yang munkar. Cegah dia, kamu buat baik, nescaya kebaikan tu akan menolak kemungkaran. Ya. Maknanya kita tingkatkan amal baik, kita tingkatkan amal soleh. Dia maksiat dengan taat ni, dia macam kita joget-jongkit lah. Ya. Bila yang ni naik, mesti yang ni turun. Bila maksiat naik, mesti taat tu menurun. Bila taat pada Allah naik, mesti maksiat tu menurun. Ada tak orang taat tapi dia juga buat maksiat? Ada. Semayang tak tinggal, nombor ekor boleh tahan lagi. Ya, ada. Tapi pernah satu ketika seorang sahabat mari ngadu, ya Rasulullah, aku ada seorang kawan. Ya, dia ni semayang tak tinggal tapi maksiat dia tak tinggal sah. Nabi kata apa dia? Suruh sahabat kamu tu teruskan semayang, teruskan amal sehingga dia benci dengan kemungkaran yang dia buat tu. Memang tabi'in dia begitu. Ya, tabi'in dia begitu. Sebab tu Nabi SAW bila baginda berkuasa jadi pemerintah di Madinah, ya, dan belajar hadis-hadis, ya, mereka bukan Islam ni nak masuk Islam, tapi dia kata, nanti kalau aku masuk Islam, aku tak boleh minum arak, aku tak boleh nak berzina, ya, tak boleh beli nombor ekor. Ya. Dia tahu benda tu tak elok, dia tahu. Ya. Pernah seorang pemuda mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Dia mari jumpa Nabi, dia minta kebenaran, minta permit nak berzina. Hebat zaman Nabi ni. Zaman kita tak ada. Saya tak pernah lagi orang mari jumpa ustaz, izinkan saya berzina. Tak ada lagi. Zaman Nabi tu, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Nabi tanya dia, ya, suka tak kalau sekiranya anak perempuan kamu orang berzina dengan anak perempuan kamu? Tak suka. Tentu aku tak suka, ya Rasulullah. Ya. Kamu suka tak kalau sekiranya mak kamu orang berzina dengan mak kamu? Ya. Tentu aku suka, ya Rasulullah. Bagaimana kau berzina dengan isteri kamu? Aku bunuh dia, Rasulullah. Nabi kata, macam mana kamu minta izin pada aku? Wanita yang kamu zina tu sama ada anak orang atau isteri orang ataupun adik-beradik orang lain. Sebagaimana kita tak suka benda tu berlaku pada kita, tak benarkan kita buat pada orang lain. Ya. Pernah satu ketika, Rasulullah, aku nak masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, apa yang aku nak buat, ya Rasulullah? Nabi kata, kamu jangan bohong. Satu tu je. Satu tu, ya Rasulullah. Ya, jangan bohong. Jangan bohong. Oh, dia kata senanglah kalau macam tu, jangan bohong. Dia pun ucap syahadah masuk Islam. Jadi kebetulan ialah kaki maksiat. Lepas dia masuk Islam, dia balik rumah dia. Dia tengok ada arak lagi dalam rumah dia. Maka dia nak minum. Ya. Tiba-tiba dia teringat, aku janji dengan Nabi, jangan tak nak bohong. Kalau aku minum, aku jumpa Nabi, Nabi tanya, kamu minum ke ni? Ya. Bau lain macam ni. Kau minum ke? Kalau aku kata tidak, aku berbohong. Kalau aku kata ya, aku kena hukum. Akhirnya dia tak minum. Dia ni pelanggan, dia ada pelacur, dia suka berzina. Ya. Wanita tu lalu, maka dia teringin untuk berzina. Ya. Dia kata, kalau aku jumpa Rasulullah, nanti Nabi tanya, kamu berzina ke? Ya. Kan Nabi ni orang takut tengok muka sudah.
Orang munafik terutama di Madinah, setiap kali ayat Quran turun, mereka cukup takut. Bimbang pasal apa? Takut Allah senaraikan dia sebagai orang munafik, nama orang munafik. Ya. Jadi akhirnya dia tinggal. Katakanlah aku jumpa Rasulullah, habis kamu berzina, kalau kata aku berzina aku dihukum. Nak sebutnya proses nak jadi baik ni bukan mudah, tuan-tuan. Kita duk marah anak-anak muda budak-budak muda yang duk isak dadah ni, tak berhenti-henti puas nasihat. Kita nak tinggal rokok pun payah. Kan? Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Ya. Ya. Kita duk marah budak-budak duk isak dadah. Ni kita minum air ketum tak berhenti lagi. Ya. Ya. Bukan mudah. Ya. Kebaikan itu, nak buat itu, ya. Pernah satu ketika seorang lelaki maju jumpa Nabi, ya Rasulullah. Dia bertanya, ya, macam mana untuk menjadi seorang yang baik, ya. Ni seorang lelaki datang jumpa wallah, bukan hadis Nabi, ya. Dia tanya apa kaedah saya nak jadi seorang yang baik. Dia tanya Imam Ghazali rasa dengan saya. Dia kata kamu jangan buat tiga perkara. Yang pertama, jangan kamu balik semula ke tempat engkau pernah buat maksiat dulu. Ya. Jangan kamu balik semula ke tempat yang kau pernah buat maksiat dulu. Penagih dadah bila masuk pusat serenti, dia balik semula kampung dia jumpa semula geng dia. Ya. Jumpa balik. Kita ni kalau geng daun ketum ni tuan-tuan, kalau jumpa memang tak ada kerja lain. Ya. Kaki dadah pun sama. Bila kita, kalau tak buat pun dia akan teringin. Ya. Syaitan menghasut manusia, teringin tak ada maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, berkawanlah kamu dengan orang soleh. Ya. Kita kalau kita nak jadi baik, kita kena kawan orang baik. Bukan sebab kita ni, sebab lemahnya iman kita. Ya. Macam kita menyandar lah. Ya. Kita menyandar, kena menyandar di tiang yang kuat, barulah kita kuat. Sebenarnya bukan kita kuat, tiang tu kuat. Kita sandar ke dia, sandar pada tiang yang kuat, menyebabkan kita rasa kuat. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu berkawan dengan berkawanlah kamu dengan penjual minyak wangi, minyak atar. Kalau kamu tak beli pun, kamu nescaya kamu akan dapat wangian dia. Ni kiasan Sayyidina Ali, perbandingan. Jangan kamu berkawan dengan tukang besi. Kalaupun tak kena api, bahan panasnya kena juga pada kamu. Ya. Seorang ibu telefon saya. Dia kata, Ustaz tolonglah anak saya ditangkap polis. Saya kata bila? Dia kata malam tadi kena tahan di polis. Pasal apa? Dia kata tak tahu, nak pergi minum kedai dengan kawan-kawan dia, polis mari serbu tangkap habis dengan dia. Ya. Rupanya polis pergi serbu tu budak-budak isap dadah. Ya. Dia ni minum sekali dengan geng-geng tu. Bila polis tangkap, dia akan tangkap semua. Maka buat test uji air kencing. Ya. Tiba-tiba kawan dia positif lah, dia negatif. Lepaslah. Tapi bila polis tangkap, polis kena tangkap semua. Sebab tu bila kita berkawan dengan orang baik, bukan sebab kita ni nak tunjuk pada orang aku ni baik dah. Sebab lemahnya macam kita lah, kita pakai kopiah ni. Pakai kopiah ni bukan sebab kita warak ke zuhud dah. Sebab iman saya dah. Kita pakai kopiah ni sebab iman kita lemah. Bila kita pakai kopiah, dia nak nengok-nengok perempuan lama-lama pun segan juga, tuan-tuan. Ya. Tapi try rambut belah tengah, pakai spek hitam, tak lain macam, tuan-tuan. Ya. Ya. Tapi kita pakai kopiah ni tengok ustaz, ya kata. Kan lain macam. Ya. Sebenarnya dalam Islam ni, kita semua benda tu dia saling kukuh mengukuh, saling kuat menguat. Pakaian kita, makanan kita, sahabat kita berkawan dengan apa, semua tu dia saling menguatkan. Ya, sebab tu bila Islam naik, ya, kita dapati orang ramai mula tengok kebaikan Islam. Manusia tak kenal. Ialah kita mengatakan Islam terakhir Osmaniyah 1923 tumbang. Lepas pada tu dunia tak pernah tengok keadilan pemerintah Islam. Tak pernah merasa bagaimana adilnya undang-undang Islam. Bagaimana orang bukan Islam dapat jaminan hak dalam masyarakat Islam. Dia tak rasa. Saya pernah sebut pada orang bukan Islam. Saya kata kalau anda tahu apa yang hak orang bukan Islam dalam negara Islam, dalam masyarakat Islam, nescaya kamu akan minta supaya Islam memerintah kamu. Betul.
Ya. Oh, banyak manfaat, banyak kelebihan. Dia tak pernah menjajah, dia bukan pergi menjajah, dia pergi membuka. Al-Fathu, iza jaa nasrullahi wal fath. Pembukaan kota Mekah, pembukaan Spanyol, pembukaan Melaka. Bukan Islam datang menjajah Melaka dah. Dia penjajah ni datang, dia bunuh pemimpin, dia jadi pemimpin. Ya, kemudian diambil kekayaan negara tu, balik ke negara dia. Itu penjajah. Islam datang ke Melaka, siapa raja masa tu? Para mesuara. Ya. Lepas Islam merintah, siapa jadi raja? Dia lah. Ya. Dia juga jadi raja. Ya. Nabi masuk kota Mekah. Siapa pemimpin kota Mekah? Abu Sufyan. Lepas Nabi tawan kota Mekah, siapa jadi pemimpin Mekah? Abu Sufyan. Orang yang sama. Ya. Cuma bezanya, dulu Abu Sufyan tak masuk Islam. Sekarang Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Ditukar nama tak? Tak tukar nama. Kita tukar nama lah. Orang Melayu ni kalau masuk Islam tukar nama. Sebenarnya tak payah tukar. Yang tukar tu nama tak elok, baru tukar. Nama baik tak payah tukar. Ya. Cina masuk Islam, kekallah nama Cina tu. Kalau makna dia baik. Islam tukar ni bila nama orang tu tak elok. Nabi jumpa Abu Hurairah. Nabi tanya dia, siapa nama kamu? Dia kata Abdul Uzza. Namaku Abdul Uzza. Al-Uzza tu berhala. Hamba kepada berhala Uzza. Nabi kata tak, nama kamu Abdul Rahman. Nabi tukar nama. Ya. Nama yang baik, Cina, kekal lah. Sebab tu bila dia kata, saya bukan nak masuk, saya nak masuk Islam, saya tak nak masuk Melayu. Ya, masuk Islam, tak payah masuk Melayu. Ya. Jadi bila masuk Melayu, dia rasa hilang Cina dia. Sebab tu kekal lah nama tu. Ya. Banyak Abu Sufyan sebelum masuk Islam kan nama dia Abu Sufyan. Lepas masuk Islam pun Abu Sufyan. Ya. Jadi maknanya ya, Islam ni dia sifat dia, jaminan pertama, Islam menjamin keadilan. Ya. Wajib berlaku adil kepada Islam atau kepada bukan Islam. Ya. Orang Islam ni ditakut macam kita lah. Bila kita pergi ke negara bukan Islam, kita takut. Tapi kalau kita tahu negara tu ya, bagi jaminan pada semua keadilan, takut apa? Ya, saya pernah dulu bila tahun 99 ada pelancong datang ke Terengganu. Ya, masa tu kebetulan kerajaan bertukar di Terengganu tahun 99. Ya, maka ditakut-takutkan dengan pemerintahan Islam di Terengganu. Ya, dia gubak elemen negeri sebagainya. Ada pelancong datang melancong ke pulau perhentian. Ya. Maka orang tanya dia, kamu tak takut ke datang Terengganu? Ya. Jawapan dia menarik, dia kata, takut apa? Aku bukan datang nak mencuri. Aku bukan datang nak mencuri, aku bukan datang nak buat jahat, aku datang nak melancong. Tak ada benda yang perlu takut. Yang takut tu kalau kita niat lagi mencuri, memanglah takut. Niat lagi bunuh orang lain. Tapi kalau kita datang dengan kebaikan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apakah balasan bagi orang baik? Mesti dapat kebaikan. Ya. Kita akan dapat apa yang kita bagi, akhi. Tuan-tuan sekalian, kita akan dapat apa yang kita bagi. Kalau kita bagi penghormatan pada orang lain, orang akan hormat pada kita. Kalau kita bagi kasih sayang pada orang lain, orang akan sayang pada kita. Kalau kita mulia orang lain akan muliakan kita. Kalau kita sayang, suka pada orang, orang akan suka. Ingat, kalau kita benci pada orang akan benci pada kita. Kalau kita hina orang akan hina kita. Ya, kalau kita cerca maki hama orang lain, orang akan maki hama kita. Ya, sebab tu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Allah sebut, berbuat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Ya. Ini yang kena sabar ni. Ini kadang-kadang kita tak boleh sabar ni. Ya. Tak sabar pasal apa? Tak tahan saya ustaz. Tak tahan. Ya. Allah kata buat baik, kena buat baiklah. Ya. Tapi bukanlah makna baik tu surah tengkuk. Ya, tak begitu. Islam sifatnya dia dalam dasar dia tegas. Tegas. Benda haram, haramlah. Benda halal, halal lah. Ya. Benda baik, baik. Ya. Walaupun siapa buat kebaikan, tetap jadi kebaikan. Jadi bila saya sebut demikian kepada wartawan tu, saya kata Islam ni tak pernah sekat. Ya.
Dia kata tu ustaz tutup judi. Saya tanya, judi ni elok ke tak elok? Ya. Kalau judi tu baik, nescaya akan ada agama membenarkan judi. Tidak ada agama membenarkan judi. Ya. Tak ada agama membenarkan judi. Ya. Baik, minum arak, minum. Islam datang mengharamkan arak kepada orang Islam. Islam haram ke arak kepada orang bukan Islam? Tak. Nabi tak pernah haram arak kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam minum. Cuma ingat, kalau memabukkan itu mengganggu orang awam, mengganggu teraman, bawa kereta mabuk, ya, bahaya orang lain, maka kena sekat. Dia nak minum rumah dia, nak mabuk 7 tempayan, minum pergi lah. Tak apa. Tapi selagi mana dia tidak mengganggu. Tapi ingat, macam mana pun benda tak elok ni, dia tak boleh kita promosi. Nak galakkan orang. Ya, buat pesta, Oktoberfest di menggalakkan benda tak elok. Ya, tapi tak elok ni dia ada benda tak elok bagi diri dia. Ya, tapi bagi orang awam dia akan merosakkan. Maka kita perbetulkan nilai itu, bagi nilai itu. Ya, macam merokok lah. Walaupun merokok ni tak elok, semua orang tahu. Ya, apa tanda merokok tu tak elok? Seorang ayah yang kaki merokok, dia takkan bagi anak dia merokok. Tu tanda dia. Kalau merokok tu bagus, dia merokok beramai-ramai. Ya. Dia bagi anak dia sebatang, isteri 2 batang, merokok beramai-ramai, berjamaah. Ya. Dia kata tak bagi. Pasal apa tak bagi anak dia rokok? Dia kata dia tahu rokok tak elok. Ya, tapi tidak semua benda tak elok tu dia boleh tinggal segera. Maka ada proses. Ya, ada proses. Ya, sikit demi sedikit hingga kesedaran masyarakat tahu, hingga dia menolak keburukan tu. Ya, saya ada kawan waktu kebetulan pergi ke UK. Dia bercerita. Dia kata dia ada seorang jiran. Jiran ni Kristian lah, tidak Islam. Kristian. Dia ni ujung minggu, hari Sabtu Ahad dia balik bawa mak dia berjalan apa semua. Dia jiran duk tengok dia, duk perhati dia. Satu hari, ya, jiran tu panggil dia kata, awak boleh tolong Islamkan cucu saya ni 2 orang. Dia jaga cucu 2 orang. Awak tu boleh tolong tak Islamkan cucu saya 2 orang. Jadi kawan saya ni terkejut. Dia kata, pasal apa? Dia kata, saya suka tengok kamu hujung-hujung minggu bawa tok kamu berjalan, bawa mak kamu berjalan sia-sia. Saya nak nanti bila saya tua nanti, cucu saya buat pada saya macam awak buat pada mak awak. Sebenarnya, bila kita tonjolkan nilai baik tu, tunjukkan nilai kebaikan dalam masyarakat. Jumpa orang Islam, orang bukan Islam, kita tunjukkan nilai kebaikan. Sebab Islam tu memang sifat dia begitu. Ya, saya biasa pergi pedalaman kawasan Sabah, Sarawak dan sekitar. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, tolong Islamkan anak saya ni. Ya. Ada satu kes berlaku di Sarawak, di satu rumah panjang. Dia ni tak ada agama, pagan, tak ada agama. Kita pergi, ya, dan ada beberapa orang masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia orang ni minta supaya dia buat surau lah. Syiar. Dia kena syiar, buat surau. Jadi kita setujulah, kita boleh cari derma sikit, duit orang main, kita pakat collect derma, kemudian kita buat surau. Masalahnya tanah tak ada. Nak buat tanah siapa? Kata ketua rumah panjang tu, dia kata ambil tanah saya. Ya. Dia bagi tanah dia kata buat surau tanah saya. Dia ni bukan Islam. Ya. Akhirnya kita buat surau. Dia pergi tolong. Dia tolong pergi paku, bawa air apa semua. Tiap-tiap hari orang siap. Akhir surau tu siap. Dan jemaah pun pergi semayang situ semua. Dia tengok. Akhirnya dia pun kata, aku nak masuk Islam. Dia pun masuk Islam juga. Pasal apa? Sebab dia nampak kebaikan. Ya. Semalam ada orang bagi saya petua. Ya. Nak buang sarang tebuan. Ya. Saya baru tu macam mana nak halau tebuan. Ya. Saya dulu orang beritahu lastik kerang. Ambil kerang yang hidup tu, yang belum mati, lastik dalam tu, nanti bila dia mati, dia bau busuk, maka tebuan tu lari. Dia kata ada satu lagi, bergula di bawah. Ambil gula sikit, tabur kat bawah sarang dia tu. Atas, tabur. Ya, tabur gula je. Bila kita tabur gula,
Maka semut-semut hitam, semut-semut besar ni, dia akan mari makan gula tu. Bila dia makan gula tu, dia akan naik ke atas tu, dia makan telur-telur tebuan tu. Ya. Try lah tuan-tuan. Ya. Tapi pastikan tebuan tu tak nampak kita lah. Kan nampak nyaya tuan-tuan. Tuan-tuan jadi gula sudah. Ya. Ya. Macam-macam. Maknanya, kita buat kebaikan dengan kita letak gula, ni kiasan. Kita letak gula, dia benda lain. Ya. Sebenar betul lah. Kita buat kebaikan, kebaikan tu akan menolak keburukan. Ya. Kita buat baik ya, kebaikan tu akan menolak keburukan, sangkaan-sangkaan lain sebagainya. Wallahu alam. Apa yang penting pada kita sahabat sekalian, hidup atas muka bumi ni ialah hidup membekalan, dan umur 50-60 tahun macam saya ni, ya, kita kena buat bekalan yang panjang sikit pahala dia. Ya, pahala panjang sikit. Dengar ada orang minta buat masjid, dermalah RM1, RM10 pun bagilah. Ya, kita bagi RM10, kita pun masjid tu, sepanjang masjid tu ada, selagi tu kita dapat pahala dia. Ada orang ya, wakaf kita sekarang buat jalan. Ya, kita boleh pakat je jalan ni. Kalau kadang-kadang nak tunggu peruntukan kerajaan bukan mudah juga. Ya, umpama jalan, biasa jalan ladang lah, kita pakat, masing-masing pakat sumbang, ya, bagi duit sikit, kita beli batu buat jalan ladang kita. Kongsi-kongsi ramai-ramai. Banyak mana pahala tu, Masya Allah. Selagi mana jalan tu orang guna. Saya waktu duduk di Kementerian Alam Sekitar tu, saya buat wakaf air. Wakaf projek air. Air luar bandar ni, kampung-kampung, kampung asli, tak ada pai air. Ya, pai awam ni jauh. Ya, kita kualiti derma ramai, kita buat projek air, bekal air. Kita boring air, kita pasang pam, kita buh tangki, kita buh penapis, kita hantar rumah-rumah. Daripada duit orang ramai, duit wakaf. Alhamdulillah. Ya, banyak juta lah dapat. Dan banyak ratus projek telah kita buat. Setiap titik air orang tu guna, selagi itulah kita dapat pahala. Dia minum, dia makan, dia mandi, buat sembahyang, semua dapat pahala. Jadi sekarang ni, dengan umur kita ni, kita kena fikir, buat benda yang panjang pahala dia. Ya. Tanam pokok. Ya, kita mati pun, tanam musangking, kita mati dah. Setiap orang bunga pun kita dapat pahala. Ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita dan merahmati majlis kita, insya-Allah. Ya. Sambil-sambil singgah dalam perjalanan ya, pagi ni. Terima kasih banyak. Lama tak jumpa tuan-tuan sekalian. Saya masuk masjid ni, benda yang paling saya ingat masjid ni, yang beza tak pernah saya jumpa di masjid-masjid lain di seluruh dunia, ialah sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Wujud, qidam, baqa', mukhalaf, sepanjang keliling masjid. Inilah satu-satu masjid di dunia yang ada buh ni tuan-tuan sekalian. Ya, di Amerika tak ada. Masjid lain tak ada. Ya. Alhamdulillah, mengingatkan kita dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warḍana warḍana ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu